Selamat sejahtera. Saya rasa anda telah menonton intro video tadi kan. Jadi apakah yang sebenarnya berlaku? Sebenarnya saya telah menjadikan peranti Android saya iaitu tablet saya sebagai second screen, second monitor bagi laptop saya. Jadi apakah kelebihannya kita menjadikan laptop Android tablet sebagai second screen? Jadi fungsi yang paling utama yang semua tahu ialah kalau kita ada screen yang kedua, mudahlah kita buat masa PDPR sesi Google Meet kan, kita senang nak buat monitor kan. Sebab satu screen kita letak untuk monitor bilangan belajar, lagi satu screen kita monitor untuk screen yang screen pengajaran kita. Itulah satunya fungsi utama untuk kalau kita menggunakan second screen. Tapi dalam case tadi, bukan saja saya telah menjadikan dia sebagai second screen, malah saya telah menjadikan tablet itu sebagai satu laptop alternatif, laptop yang kedua, yang fully controllable, fully function. Maksudnya saya telah menjadikan Android tablet saya sebagai laptop yang kedua, laptop yang kedua, laptop clone. Jadi maksudnya saya bukan saja boleh melihat paparan dari laptop saya, malah saya juga boleh mengawalnya, dapat control, fully control on the tablet, on the laptop, just through the tablet, that connected with the laptop. Jadi macam mana kita nak buat? Sebenarnya senang saja. Pertama kali kita perlukan satu apps yang bernama Space Desk. Ejaannya SPACEDESK, Space Desk. Nama logonya ialah warna hijau, seperti yang tertera di atas sini. Ini logo dia. Jadi kalau sebelum kita guna, kita kena install di dua peranti. Satu peranti satu peranti pertama iaitu laptop. Kita kena install dulu software dia. Yang kedua pula kita kena install apps dia di peranti yang kita nak extend lah, maksudnya Android tablet yang kita nak extend. Jadi bila saya cakap tentang Android, dia bukan saja boleh jadikan second screen, menjadikan tablet sebagai second screen, malah ia boleh juga menjadikan smartphone kita sebagai screen yang kedua juga, yang juga boleh fully controllable. Saya telah try kita connect dalam masa yang sama. Saya telah connect 3 peranti sekali, iaitu 2 smartphone dan juga 1 tablet. Semuanya fully controllable. Jadi maksudnya saya ada 3 screen yang berlebihan untuk memudahkan saya. Satu saya boleh guna untuk monitor the whole class. Satu lagi saya boleh jadikan monitor untuk yang screen yang lagi satu, mungkin berlebihan ke, untuk buka video YouTube ke apa ke. Lagi satu kita boleh jadikan sebagai drawing pad. Drawing pad. Saya rasa cikgu sudah tahu kan tentang Microsoft Whiteboard ataupun ViewSonic Viewboard kan, My Viewboard. Kalau kita tak ada drawing pad, kita gunakan mouse nak tulis tu memang jenuh. Jadi bila kita dah ada connect, jadikan tablet kita sebagai second screen, kita boleh terus saja lukis di atas tablet macam yang saya tunjukkan di intro video tadi. Jadi maksudnya kita boleh fully use all the peranti, all the device, at the same time. Kita tidak membazirkan lah. Maksudnya kita boleh menjalankan je. Ramai yang cikgu yang dah beli Android, tapi dia rasa kalau dia nak guna Google Meet tu, mengajar menggunakan Google Meet menggunakan Android tablet tu memang susah. Sebenarnya kita lebih recommend kita guna laptop kan. Jadi ini adalah satu alternatif agar kita boleh fully menggunakan apa yang kita ada. Jadi tapi satu kelemahannya, dengan apps ini dia boleh project all the screen into the tablet, but only one weakness is dia tak boleh nak project audio. Maksudnya audio tetap akan keluar mengikut laptop sahaja. Tapi saya rasa itu no hair lah. Itu cuma perkara yang kecil saja, bukan masalah besar. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk connect. Sangat senang, sangat simple. Jom mari kita tengok. Jadi sekarang kita tibalah step pertama kita. Tadi seperti yang saya katakan tadi, kita perlu install install apps Space Desk di 2 peranti yang berbeza, iaitu satu untuk Android tablet, lagi satu untuk
laptop kita. Okey, jadi sekarang step pertama saya install dulu di laptop kita dahulu ya. Okey, pertama kali kita pergi je web browser kita. Okey, mana-mana saja, Microsoft Edge ke, Google Chrome ke, atau Firefox ke, mana-mana sajalah. Okey, kita typekan keyword. Okey, di search engine kita Space Desk. Okey. Cikgu nampak dah di sini spacedesk.net je. Kita tekan saja, kita masuk website dia. Okey, siap tu. Nampak dah perkataan download di sini. Kita tekan saja download. Okey, dia akan bawa kita ke sini. Okey, sini kita nampak ada 4 versi yang lainnya yang berbeza-beza. Okey, ada Windows 8.1, ada Windows 10. Okey, setiap versi ada dua lagi versi yang berlainan. Okey, ada Windows 10 64 bit ataupun Windows 10 32 bit. Okey, pastikan cikgu install Windows bagi Windows yang betul ya. Okey, ikut Windows yang betul. Kalau tidak nanti susah nak jalan. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu kita guna Windows apa? Okey. Saya tunjukkannya senang saja. Kita pergi ke setting kita. Di sini kita tak saja. Memang senang. Windows 4. Okey, sistem. Tengok. Produk di sini, system type 64 bit. Okey, jadi maksudnya Windows saya atau mesin saya adalah 64 bit. Okey, jadi saya kena download yang 64 bit lah. Okey, lepas download kita install saja. Okey, next sehingga okey, tadi saya telah install, jadi saya tak akan install lagi lah. Kalau untuk yang pertama, yang fresh install, okey, for first time install, cikgu next saja sampai akhir dan biar dia install habis siap. Sehingga finish. Okey, dalam proses install dia mungkin akan blink sekejap ya, sebab dia nak install driver dia lah. Okey, jadi inilah step pertama. Nanti saya akan tunjukkan pula step kedua, iaitu install apps ke dalam peranti Android ataupun peranti tablet ya. Okey, tiba pula step kedua, kita akan install pula apps dia di peranti tablet ataupun peranti Android kita lah. Okey, kita boleh install je kat smartphone kita ke ataupun install kat tablet kita, mana-mana saja yang kita nak. Okey, pergi je Play Store. Okey, Play Store kita. Lepas tu type keyword Space Desk, dia akan muncul yang ini. Okey, logonya warna hijau Lepas tu kita install saja. Okey, dah siap install dah. Okey, cikgu, sekarang kita dah siap install apps di Android tablet saya dan juga install software Space Desk dalam laptop saya. Sekarang saya akan tunjukkan cara pula macam mana nak guna. Okey. Jadi pertama sekali pastikan dua peranti anda, iaitu laptop dan tablet yang ingin jadikan second screen connect dalam Wi-Fi yang sama ataupun line internet yang sama. Kalau lain-lain berlainan Wi-Fi, sorry, ia memang takkan jadi ya. Okey, kedua pula, sekarang kita akan cuba tengok apa yang akan jadi. Kita tekan dulu apps, open. Dia akan muncul satu important info. Dia akan mengatakan lah, warning ke apa ke. Okey, ni tak ada. Okey, sebab laptop kita dah siap install driver, jadi kita tak perlu risau lah. Kita tekan okey je. Tengok. Bagi laptop yang connect dalam Wi-Fi yang sama dan juga telah siap install driver dia akan nampak tak screen dia. Dia akan muncul laptop dia auto detect ya. Dia auto detect bagi laptop yang telah ada driver dan juga connect dalam Wi-Fi yang sama. Okey. Jadi nak connect dia senang saja, tekan je connection. Sekarang tengok laptop saya dah jadi Android. Android tablet saya dah jadi laptop. Okey, tengok cool. Boleh kita tengok tekan-tekan. Tengok. Kita boleh main tarik-tarik, dia jadi touchscreen. Okey, ini pula saya control dengan menggunakan mouse kita. Mouse. Okey. Apa yang lagi syok? Okey, kita kan mengajar dengan menggunakan whiteboard kan? Okey, kita dah klik whiteboard. Okey, kita cuba dalam whiteboard ya. Okey, saya buat satu tulisan dulu dengan whiteboard dengan mouse saya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, seterusnya saya akan cuba pula lukis. Lukis dan tulis menggunakan tangan. Okey, di atas tablet saya. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok. Saya rasa kalau cikgu-cikgu mesti tahu kan, kalau kita tulis dengan mouse ataupun tulis dengan tangan, mana yang lagi senang. Okey, sekarang kita cuba pula. Okey, yang kedua, saya lukis gambar. Okey, lukis kartun dengan mouse. Okey, susahnya nak kena tekan-tekan. Tekan-tekan. Okey. Lagi satu sebelahnya, saya akan lukis dengan tangan.
Adu je. Jadi apakah maksud ni? Maksudnya kita boleh menggunakan tablet sebagai drawing pad juga. Kita boleh tulis ni, okey. Sementara tu kita jadikan second screen kita. Jadi lagi satu function dia, fitur dia, okey, bukan saja jadi second screen, yang malah boleh connect sebagai second screen yang fully macam projector. Tengok, boleh kita pilih berapa mode di sini. Okey, ada mode PC screen only, duplicate, extend. Kalau nak extend, okey, kita jadikan extend ni sekarang. Tengok screen saya telah di extend. Okey, cuba lihat tablet. Tablet saya dah extend. Okey, tarik ke sini. Tengok. Kan extend. Jadi kita buat apa yang kita nak jadi, kita boleh buat macam masa kita buat presentation gunakan projector kan, kita boleh extend. Lepas tu yang kita boleh buat di screen kita boleh ubah-ubah, edit-edit. Lepas tu di screen yang kedua pula kita boleh letak presentation yang kita nak. Okey, contohnya saya nak mainkan satu gambar lah kita. Ya. Okey. Ubah je kat sini. Okey. Control dengan tangan. Lepas tu di sini pula kita type. Kita type dulu kan. Type. Okey, ini tadi yang tu untuk setting dia lah. Okey, ini kita tak payah kacau, tak payah usik lah. Okey. Lukis-lukis, tulis-tulis. Okey. Lagi kita try lagi satu. Kita connect lagi satu device. Okey, kita jadikan 3 device sekali. Okey. Tunggu sekejap ya, cikgu. Jadikan 3 device. Sekarang saya akan cuba gunakan device yang ketiga, iaitu smartphone saya yang juga telah install Space Dash sebelum ni. Okey. Sekejap. Okey, bagi tengok dulu skrin saya. Okey, ada Space Dash sini. Dan juga tengok, oleh kerana smartphone saya juga connect dalam wifi yang sama, jadi tengok dia automatic detect juga laptop yang sama dengan tablet saya. Kita tekan saja. Tengok apa jadi. Sekarang saya dah ada 2 skrin yang berlebihan, yang berlainan, dan 3 skrin yang berlainan. Satu main screen laptop saya, lagi satu saya extend ke 2 skrin. Okey. Di skrin yang kedua, skrin yang ketiga, lain-lain je. Okey. Tengok yang skrin kedua. Kita boleh share pula kedua. Tarik ke tiga pula. Tengok skrin yang ketiga kat sini. Okey, skrin yang kedua kita share yang lain. Share pula power. Tengok 3 skrin yang berlainan. Okey, kita boleh share dalam masa yang sama. Syok kan, seronok main. Okey, jadi kita berhenti di sini dulu. Kita balik ke kesimpulan. Okey, balik dah ke kesimpulan kita. Okey, jadi saya nak buat satu kesimpulannya. Saya dah buat satu presentation yang agak mudah, yang agak ringkas untuk cikgu untuk faham apa itu Space Dash dan cara menggunakannya. Okey, saya rasa yang ini memang membantulah bagi kita kalau kita mengajar menggunakan whiteboard, whiteboard Microsoft Whiteboard ke ataupun My Viewboard ke dan sebagainya. Okey, kita tidak perlu lagi beli drawing pad kalau kita dah ada tablet yang sedia ada. Okey, kita boleh jadikan smartphone kita sebagai drawing pad juga. Tapi saya kurang recommend lah sebab smartphone ni dia kecil sikit kan. Tapi bolehlah kita main-main kan, jadikan satu lagi screen. Okey, kita boleh share screen sehingga 3-4 screen. Okey, jadi tadi saya telah buat simulasi, kita berjaya share 2 screen yang berlainan. Okey, maksudnya saya tambah yang main screen, kita ada 3 screen ya. Okey, jadi kita boleh mudah untuk kita jadi host ya, terutama kita jadi host admin. Masa kita buat sesi PDBI, kita jadi host, kita boleh senang untuk monitor. Okey, sebelah screen sebelah kita monitor untuk kita lihat peserta-peserta. Lagi satu kita login untuk buat presentation. Okey, itu saja. Jadi di sini saya juga perlu buat satu peringatan lagi ya. Sebenarnya yang ini peranti yang sehebat mana pun ada satu kelemahan je. Kelemahannya tentang wifi, internet je. Kalau internet tak laju memang semua kong. Okey, cuma shock sendiri sajalah. Okey, tapi wifi-nya wifi yang saya guna Unify 100 Mbps lah. Itu pun okeylah, kira tak lag sangat. Okey, ada lag sikit-sikit. Tapi tadi cikgu dah nampak kan, bila saya tulis laggingnya, lag time dia memang tak jauh beza sangat. Okey, apa yang kita tulis dia keluar sama, lebih kurang berapa saat sajalah, yang bukan berapa saat,
0 point berapa saat. Okey, dia tak lag sangat. Okey. Jadi, sampai sini saja video saya. Jadi, apakah pandangan cikgu terhadap space test ini ataupun anda ingin mencubanya, bolehlah cuba. Kalau ada apa masalah, saya bukanlah expert sangat tapi bolehlah kongsi dengan saya. Tulis apakah pandangan anda, pendapat anda dalam komen di bawah video ini. Okey, dan jangan lupa, sebab saya buat video ni susah-susah tengok, setiap kali saya buat video memang mesti kat tengah malam. Okey, saya harap kalau boleh, kalau cikgu suka ataupun cikgu nak mendapatkan info yang lebih banyak lagi, support saya, bolehlah cikgu sokong, support. Okey, please subscribe my channel, okey, ataupun tekan like pada video ini, ataupun kita share dan panjangkan info yang menarik ini kepada cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan kita yang ingin belajar. Okey, itu saja ya. Terima kasih dan selamat malam. Bye bye. La la